أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita berjumpa. Panjang buat masih semua ya. Lagi ya rasa macam dah bila dah datang gitu. Ada halangannya. Okey. Baik. Sebelum tu kita pernah masuk dalam kaifiat sembahyang. Kaifiat sembahyang, apa benda yang kita lakukan dalam sembahyang tu. Dalam sembahyang kita nak sembahyang tu ada syarat sah sembahyang. Okey, berbeza juga dengan syarat wajib. Syarat wajib tu macam Islam, akil baligh, berakal, syarat wajib. Ia di luar dalam bab sembahyang. Cuma setiap ibadah dalam Islam tu punya syaratnya mestilah ada syarat wajibnya. Siapa yang wajib pergi ke sembahyang tu? Yang pergi yang untuk sembahyang tu dia mesti Islam, dan pertama sekali dia mesti beriman dulu. Yang kedua dia mesti akil baligh, berakal dan dah baligh, dah dipertanggungjawabkan dengannya ya terhadap dosa dan pahalanya pun, bukan ditanggung oleh orang lain. Okey, dia tahu apa yang baik, apa yang buruk, kemudian dia mampu, okey. Dan seterusnya kita masuk dalam bab, bila kita masuk dalam bab syarat sah sembahyang lain lagi. Syarat sah sembahyang dengan rukun sembahyang, dua benda yang nampak sama tapi bukan dalam golongan yang sama. Okey. Syarat sah sembahyang tu benda yang mesti kita lakukan nak menjadikan sembahyang kita sah. Serupa juga dengan rukun. Rukunnya pun mesti dilakukan. Mesti dilakukan sembahyang yang kita sah. Salah satu syarat ataupun rukun kita bola, maka sembahyang kita sah. Apa yang membezakan syarat sah dengan rukunnya? Membezakannya bila kita lakukannya. Syarat sah sembahyang tu dilakukan di luar sembahyang. Contohnya syarat sah sembahyang tu kita kena ada wudu. Saya ada orang Allahu Akbar takbiratul ihram baru ambil wudu. Nasi macam dia. Nyambil wudu dulu baru nyerah takbiratul ihram. Ya syarat sah sembahyang. Rukun sembahyang pula adalah perkara-perkara yang menjadikan sembahyang yang sah tapi dilakukan di dalam sembahyang. Bermulanya dengan takbiratul ihram. Bermula takbiratul ihram dia rukun. Okey, dia rukun, kena bezakan. Bukannya syarat sah dengan syarat sah sembahyang dengan rukun yang sama kasih. Kita akan jawab si sama. Si sama sebab perlakuannya pada waktu yang berbeza. Rukun dalam sembahyang, syarat sah di luar sembahyang. Okey? Baik. Dalam rukun, bila kita masuk dalam kaifiat sembahyang, kita ada rukun. Rukun tu mesti dilakukan. Dan dalam sembahyang itu ada sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan. Sunnah yang ditinggalkan, perbuatan kita yang menjadi makruh, tapi tidaklah memakruhkan keseluruhan sembahyang. Contohnya baca surah selepas Fatihah pada rakaat pertama dan rakaat kedua adalah sunnah, tapi meninggalkan bacaan dia jadi makruh. Perbuatan dia makruh. Kita jangan hukum imam, tiba-tiba imam nyasi baca surah yang kedua kita kata makruh sembahyang kita itu. Sembahyang keseluruhan nyasilah makruh. Cuma perbuatan imam tadi menjadi makruh. Macam ni makmum kena ikut imam. Nyasi ikut imamnya kena mufaraqah ataupun batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Okey, semata-mata ambil sunnah tadi tiba-tiba kita membatalkan sembahyang ataupun memisahkan kita dengan imam, maka rugilah kita. Rugi. Sebab pahala berjemaah tu yang tetap ada, tetap berbeza dengan sembahyang bersendirian. Okey, baik. Kita dah masuk dalam bab niat. Niat tu apa? Niat tu lintasan hati. Dalil yang mengatakan niat yang mesti ada, dalil yang
daripada hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatannya, setiap apa yang kita nak buat ya mesti ada niat. Mun ada niat sia-sia ada perbuatan kita ya. Okey, kita nak sembahyang kena ada niat. Allahu akbar. Kita dah tahu dah kita buat apa. Kita terus sembahyang lillahi taala. Ayat niat kita. Tapi kena faham niatnya bukan susun niat. Banyak kali dah saya ulang. Jangan susun niat sebab kita tu bukannya mampu untuk fikir lain, sebut lain. Ya Allah, dalam Allahu Akbar dalam hati buat nak nyusun sahaja aku sampai bila-bila si apa Allahu Akbar. Sebenarnya niat tu apa yang kita lakukan, kita tahu tujuan kita. Tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba Allah megang tangan kita. Orang nanya, apa yang Allah tahu? Sembahyang maghrib lah. Sembahyang maghrib tu apa? Lillahi ta'ala. Maka ialah niat kita dah masuk. Yang kita polah ya, maksudnya kita dah masuk niat kita ya. Okey? Bahkan kita berdiri di saf ya pun, nunggu imam takbir, baru kita nak takbir ya pun, ia dah dikira niat. Kita tahu tujuan kita ngikut imam. Sembahyang maghrib ikut imam. Si perlu kita nak susah payah nak susun niat. Okey? Baik. Di dalam sembahyang yang kedua kita nak berdiri. Asas kepada ibadah sembahyang tu yang mesti berdiri. Si ada sembahyang duduk, si ada sembahyang guring, melainkan rukhsah tertentu yang diberikan oleh Allah mengikut keperluan manusia yang pun. Jangan terus jadi orang pakai kursi. Kalau sembahyang kursi, sembahyang duduk, bukan macam dia. Ini ada keperluan rukhsah yang diberikan oleh syariat kepada kita. Okey? Munnya berdiri dalam keadaan yang mampunya nak duduk dua sah sembahyangnya. Tapi munnya berdiri sekejap dia dapat berdiri. Kemudian barunya duduk. Sebabnya dah semampu, takut dia gebah lagi. Mau gebah lagi dah jadi satu hal, takut apa jadi. Jadi dia terpaksa duduk. Ia dibenarkan. Okey? Ia dibenarkan. Tapi punya sembahyang berdirinya mampu. Cuma bila nak rukuk dengan nak sujud dia, si dapat nak mengkok kaki, siapa duduk riba, mesti duduk atas kursi. So masa berdiri ya, masa qiyam macam Fatihah semua ya, yang mesti berdiri. Mesti berdiri. Timbul persoalan. Kursi yang atas sini, belakang saf ke depan saf ya. Ada orang sebut sebagai apa namanya? Sembahyang hybrid. Hybrid istilah kita pun boleh. Apa benda hybrid dia macam kereta juga. Okey, sebenarnya bila kita sembahyang dalam berjemaah, keperluan kita pakai kursi, belakang kursi hendaknya di belakang saf betul-betul dikatumi kaki orang sebelah. Tumit kaki orang, tumitnya belakang kaki, belakang kursi kita mesti lurus di belakang aja. Walaupun kita terpaksa diri di depannya, lebih depan daripada orang lain. Sebab kita duduk macam dia, kita dekat kursi ke belakang, kononnya nak sama berdiri saf tadi, kita dah hancur saf orang belakang. Kita dah hancur saf orang belakang, menyebabkan orang siapkan sembahyang belakang kita jadi ngumpung belakang ya. Bukan bermakna bila kita dekat kursi depan ya, duduk kita depan sikit daripada orang ya, jadi macam apa namanya, kita putus saf depan sini, kursi ya yang memenuhi saf ya, sebab kursi adalah tempat duduk kita. Kita duduk di sebelah. Okey, jangan ke belakang menyakiti jemaah belakang. Menikah depan tu orang tepi dah sigagu dah, memang tempatnya orang tepi tu pun dah sigagu, dan dia memang siapa sujud, siapa tanya sujud lebih dari orang. Jadi engkah di depan dia. Okey, engkah di depan dia. Okey, kemudian ada persoalan lagi, mun nak sujud nak rukuk yang macam ni, adakah ada jadi seorang mun kita nak ke Facebook tu macam-macam katanya mun nak sujud rukuk tadi nak berdiri. Bila nak sujud si boleh duduk, kena sujud dulu, rendahkan sedikit palanya daripada rukuk tadi. Jadi benda yang macam mengelirukan orang. Padahal asalnya bila nak rukuk dapat sempurna rukuk sesempurna yang mungkin. Tapi bila sujud memang si dapat nak turun terus. Okey, ataupun kita nak menggongkan lebih daripada rukuk pun si dapat. Maka duduk adalah memadai, menjadikannya lebih rendah daripada rukuk. Duduk pun dah rendah daripada rukuk. Ada istilahnya sujud lebih tinggi daripada rukuk.
Okey, sebab kita dah duduk macam pun dah rendah daripada perbuatan rukuk kaki kena lurus tadi. Jadinya duduk nyerukuk semampu yang boleh. Semampu yang boleh, jangan dipaksa tulang ya nak bengkok kelak kelak jadi patah, jadi lain kelak timbul fitnah disebabkan semayang kita tu sakit. Timbul fitnah bagi orang yang semayang ya, benda yang dah jadi batu loncatan untuknya madah semayang si bagus. Ya bagi orang yang semayang lah. Okey, bagi kita semayang tu ada ruksah yang kita boleh mula, maka gunakanlah ruksahnya. Okey, kita si boleh paksa orang gaul nak dipaksa bengkok kaki. Kia kaum orang gaul di bengkok kita kaki. Bengkok ibu jari aja yang gaul pun di bengkok sikit dia pun dah milih mata. Ni patut nak di bengkok lagi si dapat macam dia. Okey, sembahyang Allah tu yang beri apa namanya? Yang beri kepada kita tu ada kemudahan yang kita boleh guna. Allah sebut fattaqullaha mastata'tum. Kamu bertakwa dengan Allah tu semampu kamu. Apa yang kamu mampu macam biarlah. Sebab dia dalam mazhab Imam Hanbali, bila kita dalam satu tempat dan menuju satu tempat dalam perjalanan kita ya, kita si ada air. Bila nak sampai ke satu tempat adalah kita akan kehabisan masa untuk semayang. Contoh sembahyang zuhur dengan sembahyang asar boleh dijamak. Masalahnya wudu kita sedar. Wudu sedar, debu sedar, apa semua sedar. Kita nak sembahyang macam ni. Ada orang kata sembahyang hormat waktu. Tapi dalam pendapat Imam Ahmad kata si perlu hormat waktu sembahyang dia macam biasa, sembahyang yang sah si perlu diulang. Sebab dia menggunakan dalil tu. Kita hanya mampu sekadar aja. Cuma dalam mazhab kita tu yang lebih berhati-hati lagi. Bila nak semayang ya, kita sekadar angkat semayang sama waktu. Lepas sampai satu tempat lah, kita patah balik semayang balik untuk menggantikan yang tadi ya, untuk lebih berhati-hati. Okey. Tapi Imam Ahmad pakai siada. Dia nak mengadakan kemudahan yang Allah dah beri. Okey, siada ada kemudahan boleh tayamum. Okey, siada tayamum, siada debu tayamum. Nak tepi debu panas saja. Bau terbakar Ustaz. Duduk orang tahan bau terbakar. Contohnya siada muai. Maka semayang aja seperti biasa macam ya, walaupun si wudu. Dalam mazhab Syafi'i, cuma dalam mazhab Syafi'i bila dah jumpa air ataupun pergi satu tempat yang ada debu untuk tayamum, maka tayamum dan ulang balik semayang ya. Okey? Baik. Dia berdiri jika mampu. Okey? Walaupun dalam hadis mengatakan siapa berdiri dia lebih afdal, siapa yang semayang duduk di atas kemampuan yang hanya duduk, si mampu berdiri, maka dia boleh duduk tapi pahalanya setengah daripada orang berdiri. Siapa si mampu duduk boleh mampu berdiri, si mampu nyeguring dia mampu, dia boleh semayang guring, tapi pahalanya semayang ya hanya setengah daripada orang duduk. Yang berdiri maka penuh, yang duduk maka setengah atas sebab tertentu, yang guringnya pun dapat setengah daripada yang duduk. Sikit lagi. Walau bagaimanapun hadis menyebut macam ya, tapi keadaan kita rasa keadaan kita pun yang mampu kita ya, ialah yang sebaik-baik yang kita lakukan. InsyaAllah ada pahala mujahadah kita yang disiap. Walaupun si dapat maka penuh, tapi pahala lain top up kepada kita siap. Okey, jangan paksa diri. Dah tahu kita nak hitam, kita berdiri hitam saja. Asal berdiri hitam. Semayang kata Allah Akbar hitam. Kan batal dah wuduknya. Ada nak ambil wuduk lagi lain. Okey? Macam ya. Okey? Yang ketiga dalam kita nak semayang tu, sebelum nak semayang, bila depan kita yang kosong, kita bukan semayang tepi dinding tu tengah sikit, maka kita disunahkan untuk menghadap sutra. Sutra tu satu tanda sebagai sempadan kita sembahyang. Okey, contohnya rehal itu kita ke depan kita sembahyang. Bukan kita hadap rehal, bukan kita nyembahnya tu, tapi untuk dijadikan sebagai sempadan. Supaya di antara rehal dengan kita sembahyang tu, depan tu si boleh lalu. Orang lalu depan tu jadi masalah. Umpama dinding tu orang lalu di jaya ya. Tapi pun dalam subuh tu kita sembahyang di siang, depan tu dapat orang lalu. Mun ada sutra, tapi kita dah si dapat pahala sunnah. Orang pun boleh lalu. Sebab lalu depan orang sembahyang tu haram hukumnya. Haram hukumnya. Okey? Tapi si boleh juga pun kita tu sengaja memancing orang untuk melakukan perkara haram.
Contohnya semayang tepi depan pintu ya. Orang nak kemeh nak pergi semua lalu di sia. Kita semayang di sia. Sia ada sutra lagi ya. Sebab kita perempuan semayang nya ada tu langsir sebagai sutra. Sebagai sutra. Sebab laki dengan perempuan yang si boleh semayang sekali. Kena ada sempadannya tu bahagian laki tu bahagian perempuan. Tapi si boleh laki macam ni laki nak masuk sutra hai ada terbuka macam ni aja nak semayang laki lalu dah jadi haram. Okey, maka sutra ialah penyelamatnya. Sebab ialah disyariatkan adanya penghadang seperti langsir. Okey, menghadap sutra ia adalah sunnah. Paling siada benda bagi kita ke depannya, buka tepi kita tu ke depannya sebagai sutra. Ia pun boleh. Ataupun kita pergi sembahyang jemaat bagi yang laki nak sembahyang sunat kan. Okey, kita pergi ke belakang orang niatkan belakang ia adalah sutra. Boleh. Belakang ia jadi sutra. Janji orang depan yang ngejar dari blok siang. Bukan orang kejar sikit kanan, yang ngejar sikit ke kiri, kita sembahyang ke belakang ya boleh. Dapat pahala sunat. Boleh jadi sutra. Okey. Cuma orang depan takutnya si faham. Bila jangan kau sembahyang ngalih tempat yang lain. Dah orang yang dah ada sutra aku tu katanya. Okey. Mun kita ada rangka orang sembahyang ke belakang kita ya, sebelum kita balik. Cukup sekadar yang dapat sujud apa semua cukup. Duduk agak dan diam-diam. Okey, duduk dan diam-diam di sini. Okey. Sebab ia adalah sunnah. Baik. Kemudian pandangan bila kita sembahyang, pandangan mata kita ke sini. Ada yang kata ngadap tempat sujud, ada yang kata depan. Sebab ada hujah yang mengatakan jangan ngadap depan. Sebab apa? Sebab pada asalnya Nabi ngadap Kaabah macam ni. Bukan ngadap tempat sujud. Ada juga. Ada yang kata tempat sujud sebab ada hadis mengatakan naga di tempat sujud bila kita sembahyang. Okey? Tapi dalam banyak-banyak tempat Imam Ahmad kata jangan pandang di tempat yang boleh mendatangkan syak kita, menjadikan khusyuk kita terganggu. Okey, tengok pada sejadah tu macam-macam warna ada, macam-macam ukiran ada dekat sejadahnya. Allahu Akbar, nak bersujud nak ego dikacak nak kubah mun kubah subuh tu macamnya dua nak kaca ada dah hilang khusyuk kita. Maka jangan pandang libah. Sebab hadis yang mengatakan pandang libah, pandang depannya ya semua hadis dhaif. Yang boleh diamalkan tapi yang bukan jadi hujah yang mesti kita pelak. Okey, yang mesti kita pelak bukan hujahnya. Okey, maka Imam Ahmad kata pandanglah di satu tempat yang kita rasa khusyuk kita datang. Janji jangan dua pandangan ke. Yang pertama jangan pandang di kanan. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Sebab ada hadis khusus yang menyebut tentang makruh. Ataupun sembahyang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim ngadap ke atas. Ngadap ke atas yang makruh. Makruh sebab Nabi sebut jangan di tangga di atas ya. Gelap dibutakkan mata kita gelap. Jangan, maksudnya bila Nabi sebut macamnya ia adalah jangan diamalkan. Maksudnya jangan larangan. Larangan menjadikan perbuatannya makruh. Ya sih haram tapi makruh. Makruh hukumnya. Maka jangan kita faham hadis kata jangan pandang langit. Bumi kita kan bulat macamnya, jangan pandang langit. Kita sembahyang depannya memang nampak langit. Kita terus tunduk macamnya. Bukan dia maksudnya. Maksud Nabi itu jangan pandang ke arah atas. Jangan mendongak kita sembahyang ya. Sebab salah satu hikmahnya jangan mendongak ke atas ya. Kita menghadap Tuhan itu hendaklah dalam keadaan kita tawaduk. Hendaklah dalam keadaan kita tawaduk. Kita jumpa guru disiplin pun saya kita dongak ke atas ya. Ada tak nampak guru disiplin yang kita sekolah tak? Semua akan tunduk aja takut dia nak oleh cikgu. Macam biarlah kita nak hadap Allah. Kita kena ngadap dalam keadaan tawaduk. Okey? Baik. Dan satu lagi bila kita sujud, bila kita rukuk, pandangan kita tu di antara dua kaki ya. Celah kangkang dekat limbah. Okey, jangan dihidik buat celah kangkang. Sekadar mata kita yang menuju ke tempat dia, dekat buku lari kita tengah-tengah tu.
sekadar disiaja. Jangan diangkat pala tu, sebab ada hadis yang menyebut mun kita tengah rukuk jangan angkat pala kalian, kata Nabi, jangan diangkat. Bila kita sujud, kita kata tadi lah, kita pegang dengan hadis yang kata mesti pandang di tempat sujud ya, seolah-olah macam menyanggahi hadis Nabi yang pun. Maka kita luruskan pala saja, itu si dulu nak menjulingkan mata anda tempat sujud dia. Pandanglah tempat yang mana mata yang selesa. Maksud paling selesa tu tadi celah-celah ya di antara dua kaki. Ya maksudnya. Jangan dipaksa mata ya juling ke atas. Okey? Baik. Dalam kita sembahyang dah pandangan kita di sini apa yang makruh kita sembahyang ya. Kemudian lafaz takbiratul ihram dengan lafaz takbir intiqal. Dua lafaz takbir yang berbeza tapi lafaz yang sama. Okey, dua yang berhukum yang berbeza tapi takbir sebutan takbir yang sama. Allahu akbar. Okey, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bi takbir. Nabi itu bila nak sembahyang dengan mulakan dengan takbir. Bila takbir ya adalah dipahami sebagai takbiratul ihram. Kenapa namanya takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan seseorang ya melakukan perkara harus di luar solat. Contohnya kita bercakap-cakap dengan orang ya harus di luar solat. Tapi sampai dia takbir untuk kita sembahyang Allahu akbar, maka masa ya diharamkan untuk bercakap-cakap dengan orang. Ya maksudnya takbiratul ihram ya. Makan minum di luar solat ya harus hukumnya. Tapi bila dah takbiratul ihram, benda yang haram untuk kita lakukan dalam solat, dan kita sih boleh memberhentikan solat kita tanpa sebab yang munasabah. Okey, baik. Dan takbiratul ihram kedua hendaklah dilafazkan secara jelas, dengar pada telinga sendiri, dan lafaznya mesti bersambung, mesti boleh ada selang dengan sesuatu. Allahu akbar. Dia mesti macam dia. Mana yang panjang dipanjangkan, mana yang pendek dipendekkan. Yang pendek mesti dipendekkan. Allahu akbar. Jangan di Allahu akbar. Maka sisa sembahyang kita. Okey? Sebab lafaz takbiratul ihram itu kita membesarkan Allah, bukan mempersoalkan kebesaran Allah. Sebab dari segi bahasa Arab kita terjemahkannya Allahu akbar, Allah Maha Besar, kita membesarkan Allah. Tapi pun yang dipanjangkan Allahu akbar, ini akan jadi persoalan kita terhadap kebesaran Allah. Allahu akbar, menanda Allah tu Maha Besar. Yang maksudnya dari segi bahasa Arab, sebab ya kita kena jaga-jaga hukum panjang pendek dari sia juga. Okey, maka Allah lah yang panjang, maka lah yang panjang dibaca panjang Allahu akbar. Macam ya. Dan hanya boleh diselang-selikan dengan sesuatu. Contohnya tersejuk Allahu akbar, sisa sembahyang kita. Sisa sembahyang kita sebab berselang-seli. Okey, ataupun sikit bunyi, sikit diam. Allah akbar siada. Sisa sembahyang kita ni mesti bunyi juga, dengar pada telinga sendiri. Bukan juga kita nak mencari imam depannya. Ya rupa imam Allahu akbar, yang belakang Allahu akbar, padahal dia sah je. Bukannya sembahyang di dewan yang memerlukan mubaligh untuk menyebut balik dia. Apa yang takbir ya? Maka dia dengar pada telinga kita pun. Ustaz, ada seorang tu ustaznya nyekak bengal ya ustaz, apa dikata orang setanya dengar. Jadinya tu macam ni takbir yang punya si dengar takbirnya pun. Nya si dengar takbirnya pun tapi nya faham apa dia ucapnya dah cukup untuknya. Okey, Allahu akbar. Apa dibaca baru? Allahu akbar. Namun ditanya Allahu akbar, tahu dia dibacanya. Okey, maka untuknya sembahyangnya sah. Untuk kita sisa untuk kita bisik. Bila si dengar macam ya, sembahyang kita sesam. Ada jadi seorang sembahyang Allah dia diam, akbar dia dengar, akbar itu juga Allahnya. Dua-dua si dengar lagi sisa. Okey,
Makanya kena bersambung dan dengar pada telinga sendiri, mesti dilapaskan. Sebab takbiratul ihram tu mun angkat tangan dia ada pun sembahyang tetap sah. Janji lapas takbiratul ihram ya kena ada, mesti diucapkan dan didengari dengan telinga sendiri. Mun Allah wa malas nak angkat takbir ya, Allahu akbar, tahu tangan dah dekat perut dah. Sembahyang orang macam ni sah. Sah. Okey, cuma tu adalah sunnah. Bila sunnah dilakukan, perbuatan meninggalkan angkat takbir ya, yang makruh. Perbuatan yang makruh meninggalkan. Jangan faham dia, jangan batas solat yang makruh, tapi perbuatan yang meninggalkan sunnah ya, ia adalah makruh hukumnya. Okey. Dalam hadis yang lain disebut oleh Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW akan bertakbir ketika berdiri untuk salat, takbiratul ihram, dan bertakbir ketika rukuk, kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian bangun ketika bangun dari rukuk, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, bangun dari rukuk, kemudian ketika berdiri baginda menyebut Rabbana lakal hamd. Okey. Macam ni kita nak sebut benda ya, sami Allahu liman hamidah ya. Mun kita sembahyang terdiri, dua-dua kena sebut sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah diucapkan ketika kita nak bangun daripada rukuk. Rukuk naik macam mana, dalam pergerakannya kita ucap sami Allahu liman hamidah. Dah berdiri tegak, dah habis pergerakannya, tangan dah berhenti, barunya Rabbana lakal hamd. Jangan dah berdiri sami Allahu liman hamidah kemudian serentak Rabbana lakal hamd. Ya si sunnah. Si sunnah jadinya. Yang sunnahnya pergerakannya sami Allahu liman hamidah, dah berdiri ya Rabbana lakal hamd. Okey, setiap pergerakan rukun yang solat yang kita lakukannya, kita bertakbir melainkan angkat daripada rukuk. Ketika kita nak iktidal, ia ucapannya lain. Adapun zikir Allahu akbar tadi, ia semua zikir pergerakan. Bukan baru nak bergerak kita dah Allahu akbar, ataupun dah habis bergerak baru nak Allahu akbar, tapi dalam pergerakan dia kita ucapkan Allahu akbar ya. Sama juga dengan takbiratul ihram. Allah, kita ambil sunnah untuk angkat tangan ketika Allah tiap tangan tu angkat tu, baru situ dah. Tangan tu bar, bila bar dah di situ dah. Sebab akbar bar aja dah berhenti pergerakan selain daripada pergerakan solat. Okey. Kemudian baginda bertakbir ketika sujud. Turun sujud Nabi bertakbir lagi, tapi tidak disunnahkan angkat tangan. Tidak disunnahkan angkat tangan. Kemudian baginda bertakbir ketika mengangkat kepalanya, duduk antara sujud. Kemudian baginda bertakbir ketika sujud balik. Kemudian angkat nak pergi ke rakaat seterusnya, baginda bertakbir lagi. Ataupun angkat daripada sujud untuk tahiyat awal, baginda bertakbir lagi. Dan daripada tahiyat awal naik ke atas lagi, baginda bertakbir lagi. Begitulah keseluruhan solat sehinggalah Nabi beri salam. Maksudnya takbir dia akan dilakukan setiap pergerakan rukun, pemindahan rukun pergerakannya, baginda bertakbir melainkan daripada rukuk kepada iktidal. Ucapannya lain, disiajak yang lain. Okey, dan ucapan salam ya. Okey, baik. Takbir intikal tu dalam mazhab Syafi'i, majoriti ulama menyatakan takbir intikal tu hukumnya sunnah. Sebutan untuk pergerakan rukun tadi adalah sunnah. Meninggalkan takbir intikal tu tadi, bila nak sujud aja, sebelum takbir. Ada orang sembahyang macamnya, tapi perbuatan meninggalkan takbir intikal ya makruh. Okey, makruh. Berbeza dalam mazhab sebahagian mazhab yang mengatakan takbiratul ihram dia ada. Seperti mazhab Hasan Al-Basri, Sa'id Al-Jubair, Umar bin Abdul Aziz, si perlu nak takbir katanya. Sembahyang aja, bergerak aja macamnya, si perlu takbir, si ada sunnah. Yang pendapat tidaknya lah. Dalam mazhab Syafi'i nya adalah sunnah. Sunnah yang perlu kita lakukan. Tetapi sebahagian ulama menyatakan, umpamanya Imam Ahmad bin Hanbal, kita sembahyang di Mekah, bila kita si bertakbir, si sah sembahyang kita.
Bagi sidaknya sah sembahyang kita. Wajib takbir. Dalam mazhab Imam Ahmad, ini wajib takbir. Mesti bertakbir. Nak rukuk takbir, nak sujud semua takbir. Dalam mazhab Syafi'i si wajib, tapi sunnah, makruh bila ditinggalkan. Disunatkan imam menguatkan lafaz takbir dan lafaz i'tidal seagar didengari makmum. Dalam kita sembahyang kita dah tahu takbiratul ihram, takbir intiqal tadi. Kemudian bila kita dah takbir, kita angkat tangannya di sini. Ada kita jenis tangga Allahu Akbar, mukabdah. Itu adanya dekat Allahu Akbar atas pusat. Adanya Allahu Akbar kita nanti Pakistan pada sembahyang Allahu Akbar di pasca meja. Ada Allahu Akbar di bawah macamnya pun ada. Baik, ini sunnahnya. Baik, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu meriwayatkan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya ketika memulakan salat, lalu bertakbir, kemudian membalut tangannya dengan pakaian dan begina meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Yang pertama hadisnya Allahu Akbar. Kan mun kita sembahyang di Nangka Mekah sembahyangnya ada satu jubah kedua tapi tangannya keluar dari jubah dari dalam. Allahu Akbar, ambil itu tutup, ambil tutup belah tu tutup. Adalah sunnah. Sunnah. Tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, kedak tu pegang. Adalah sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun ada orang terbalik macamnya. Sembahyangnya sah tapi makruh. Kerana apa makruh? Kerana ia menyanggahi sunnah. Allahu Akbar. Kidal, orang kidal biasanya selalu Allahu Akbar. Tas tu. Kita nak tegur si sah sembahyang, salah kita tegur makruh perbuatan kau Perbuatan makruh. Ini mesti tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Pada asalnya mesti pergelangan saja. Jangan jauh bila tentu. Tu Ibrahim pendek tu. Ibrahim pendek. Pasal sunnah Nabi dekat situ, dekat pergelangan tangan. Jangan jauh bila. Ataupun jangan dekat macam tu. Tu pun si boleh. Tu pun bukan sunnah. Ataupun macam tu, atau jenis macam tu. Tu pun bukan sunnah. Sunnahnya tentu. Itu sunnah. Ada orang menerima pendapat orang contohnya Imam Ahmad dan tekan dekat bukan Imam Ahmad, Imam Malik lepas sebahagian ulama tu disebut atas dada tu. Ada yang mengatakan atas dada Ada lepas guru Imam Syafi'i. Imam Malik rahimahullah mengatakan mun nak sembahyang tu tangan tu irsal saja. Allahu Akbar. Lugu sejak tangannya macam lagu negaraku. Jangan kita anggap itu lagu negaraku kita mesti apa bukan. Sebabnya berguru dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik kata lepas. Baik, Imam Syafi'i sunat letak di bawah dada dan di atas pusat, di antara dada yang pusat situ. Itu dada, itu pusat atas tu. Itu Imam Syafi'i. Imam yang kita ikut tu. Sebab Sarawak yang jawatan kuasa fatwanya menyebut kita akan berpegang dengan kaul muhkamat dalam mazhab Syafi'i. Maka itulah caranya. Atas pusat, di bawah dada, tangan dekat situ. Jangan jauh bila tentu tadi tu Ibrahim pendek yang tengah tu. Mesti itu. Ada yang sembahyang macam tu bukannya sah, tapi menyanggahi sunnah. Sunnahnya tengah tu, bukan begitu. Baik. Kemudian Imam Abu Hanifah As-Sawri dengan Ishaq mengatakan letak tangannya biarkan di bawah pusat. Di bawah pusat macamnya. Macam kita jumpa orang besar. Sebab ialah arwah Tuan Guru ni Aziz, kita pasang gambar sembahyang apa bila orang ambil gambar sembahyang, ni akan letak di bawah pusat macam ni. Dan ni akan tunduk. Ni makin jumpa ni akan tutup sikit, ni akan tunduk macam ni. Sebab ia lebih tawaduk kepada Allah. Lebih tawaduk kepada Allah. Baik, Imam Ahmad pula mengatakan letaklah di sini-sini tangan sekalipun semuanya sunnah. Kadang-kadang Nabi sembahyang dilihat oleh sahabat, kadang-kadang Nabi sembahyang macam tu.
kadang-kadang letak ke limpah sikit, kadang-kadang letak ke atas sikit, kadang-kadang irsal. Hadis-hadis yang diciptakan lain-lain sahabat yang meriwayatkan. Ada sahabat tu nangga Nabi semayang ke datu. Ada sahabat nangga Nabi tu semayang ke datu. Macam kita baca bismillah juga. Bismillah kadang-kadang kita dengar ada ustaz ada baca bismillah yang perlahan. Mun Imam Malik tu mun baca Fatihah dalam semayang tu makruh bismillah ya. Tapi Imam Syafi'i kata wajib bismillah. Walaupun gurunya kata makruh, tapi Imam Syafi'i kata apa? Wajib. Nangga satu dalil ataupun satu hadis yang ditangganya dalam sudut yang berbeza. Okey? Macam kita nangga botol tu, bila nangga botol keliling tu kita nampak macam silinder. Bila nangga di atas bulat. Macam ni juga bila nangga di tepi memanjang macam ni. Macam ni sudut pandangan imam-imam tu terhadap satu ayat Quran dengan hadisnya. Okey? Baik. Ya, dalam Imam Ahmad kata letaklah mana-mana tempat yang selesa, asalkan selesa. Sebab hadis-hadis tadi pelbagai riwayat, dan walaupun yang pelbagai riwayat, ya hadis juga mengatakan sahih, tapi boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Maksudnya kita boleh dah sembahyang macam pengusi dah sembahyang lah Allahu Akbar yang lelah tingkahnya macam ajak tangannya, boleh sembahyang itu tetap sah. Okey. Cuma saya ada riwayat lah Nabi Allahu Akbar itu ayat saya ada riwayat. Si ada riwayat, tapi orang letak ke tepi tu, buku-buku letak ke tepi tu atas dasar Imam Ahmad kata letaklah di mana-mana yang selesa. Dan yang mengatakan letak ke tepi itu supaya dia dapat untuk syaitan bercakap tu. Sebab di tepi itu ada tempat syaitan yang berbisik, maka dia boleh tutup. Dia katanya, tapi silah gila macam mana? Dia tutup tepi tu aja. Ada jenis orang semayang macam orang buka pedang. Cepat nak diraihnya saya. Okey? Cukup sekadar tepi itu aja. Ataupun kita semayang macam biasa. Kita ikut mazhab Syafi'i atas pusat ibadah. Dia pun dah memadai. Okey, jangan disulitkan sini dah bagus sikit semuanya bagus. Cuma jangan dipalingkan bila. Takut kelak kita nak buka pedang tu dada tu bila beralih daripada arah kiblat, sembahyang kita batal. Terkalih sedikit batal sembahyang kita. Okey, batal sembahyang kita sebab kita tahu ada kiblat lurus macamnya, tiba-tiba teralihkan dada kita berpaling tidak sedikit daripada kiblat, dada kita daripada kiblat, maka sembahyang kita batal. Yang berbeza dengan pandangan palak. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, nangis tepi. Mak jangan nangga, apa jangan nangis ya. Nya boleh nangga tapi makruh perbuatannya. Nangga jadi tepi ya makruh, tapi si membatalkan sembahyangnya bukan perkara yang membatalkan sembahyang. Berbeza dengan dada. Dada tu kalihnya macam dia lagi daripada arah kiblat, maka solatnya sah. Ustaz, arah kiblat pun kami masih pasti Ustaz. Pastikan betul-betul arah kiblat kita. Contohnya kita pakai telefon sekarang, ada telefon. Ya, yang kita agak kiblat tunjuknya. Ialah yang kita pasti. Nak pasti lagi minta sudah jais cek kiblat di rumah. Si dapatlah kena beli kompas sendiri. Sebab saya ada undang-undang yang membolehkan mana-mana berada jais ngembak alat nun pergi ke rumah. Tapi mana ada alat kita pun, kompas kita pun, dan kita dapat kaca kompas yang pun darjahnya adalah 290 darjah daripada utara Okey, di sini bacaan arah kiblatnya. Okey, seyakin yang mungkin. Okey, contohnya subuh tu memang kita dah yakin dah, memang si menghadapnya. Si perlu dipertikaikan lagi lah. Mun kita puasa juga si tahulah macam ni nak menyelesaikan masalah ya. Sebab dalam kaedah hukum Islam tu al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yang 2-3 orang dah ngecek memang sial lah ya. Maksudnya dia dah yakin di sial. Okey, si perlu nak dicari lagi tempat lain. Takut kena cari-cari kira kompas 2.5 kompas 2.5 pun tunjuk di sini. Salah kiblat dalam masjid dan katanya kompas nak dicek pakai orang cek nak 2-3 orang tadi. Kompas mahal. Okey. Baik, kemudian jelas sekali bacaan doa iftitah. Okey, bacaan doa iftitah. Ada yang menyebut istiftah. Ada ulama menyebut bacaan tawajjuh. Macam-macam bacaan yang disebut, tapi doa yang sama. Okey, doa iftitah tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu
riwayatkan, aku sering berdiam diri seketika di antara takbiratul dan baca Fatihah. Ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah yang kau baca ketika mendiamkan diri di antara takbir dan Fatihah? Nabi SAW menjawab, ya Allah, jauhilah aku daripada kesalahanku seperti mana engkau jauhkan antara timur dan barat. Itu bacaan iftitah yang pertama. Dan itu di antara ulama sebut iftitah yang paling sahih. Dari segi matanya, dari segi riwayatnya, itu yang paling sahih. Nabi baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni khataaya bil ma'i wasalji wal barad. Kemudian Nabi baca Fatihah. Okey. Dan ada juga sebahagian ulama meriwayatkan lain bacaannya. Yang kita bacaan selalu ya adalah dua iftitah yang berlainan riwayat. Okey. Baik, yang kita baca selalu ya Allahumma Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya segi riwayat, ya segi iftitah. Adapun wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai astaghfiruka wa atubu ilaika, ia lain riwayat. Tapi disusun oleh ulama dalam mazhab Syafi'i supaya kita sih terlalu panjang untuk imam. Okey, untuk imamnya sih terlalu panjang dan sih terlalu pendek, maka Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh sampai wa ana minal musliminnya, ya gabungan dua iftitah, satu setengah doa iftitah. Yang pertama tadi diletakkan oleh ulama Allahu akbar kabira sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh sebahagian sahabat yang mengatakan, siapa yang baca Allahu akbar kabira ya tadi kata Nabi. Sahabat pun jawab, saya baca ya Rasulullah. Salahkah? Bukan salah. Subhanallah, bila kita orang baca ya, aku melihat langit itu terbuka. Dan semenjak ialah Nabi si meninggalkan Allahu akbar kabira. Maka berdasarkan hadis itulah ulama Nabi bacaannya digabungkan dengan wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Okey, boleh digabungkan mana-mana doa iftitah yang kita hafal. Ya, contohnya tu imam baca wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh dengan Allahu akbar kabira tadi ya, sampai habis, sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian dibaca lagi Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya lama depannya. Munnya terlalu lama sehingga makmum si selesai di belakang ya, boleh menjadikan perbuatannya ya tadi makruh. Perbuatannya tadi makruh. Kata ulama, mau baca yang panjang kena bincang dengan makmum dulu. Makmum setuju ke si semayang malam tu dipanjangkan sedikit sebab mau baca 5 iftitah. Allahu akbar kabira wajjahtu wajhiya lillati Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ya pun dibaca. Kemudian Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh pun dibaca. Kemudian Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil sampai habis. Setengah jam doa iftitah aja. Mun makmum setuju boleh. Ataupun punya semayang seorang lantaklah nyerak semayang berapa lama. Okey, sebab ada Mu'az bin Jabal Ibnu Jabal yang pernah mengimamkan satu semayang, dan semayangnya dia baca surah Al-Baqarah sampai habis rakaat pertama ya. Kemudian ada orang komplain, sampailah berita kepada Nabi. Dan Nabi jumpa dengan Mu'az, apa yang kau buat Mu'az? Salahkah baca Quran dalam semayang? Memang sih salah. Tapi mun kau maulah macam dia, kau menjauhkan umatku dengan ibadah, kata Nabi. Kau nak jauhkan umatku dengan agama kah? Jangan, maksudnya Nabi kata jangan terlalu panjang, ambil yang simple udah. Imam juga. Pegang pelatul. Pegang pelatul. Ini sih rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Yasin. Dari kan malam buat habis semayang. Okey. Jadi benda yang Nabi benarkan untuk kita lakukan, untuk kita amalkan. Terutama imam tu jangan terlalu panjang. Cukup inna a'taina qul huwallahu ahad sudah cukup.
Seandainya belakang tu ada orang go out, ada orang go out macam-macam orang belakang, ada sesema lah apalah, ya kena nanggal juga. Okey, cukup surah apa namanya, surah lazim pun dah cukup dah. Rakaat pertama wal as, yang kedua inna aqilna, memang pendek lah sembahyang terutama tarawih. Setengah jam dah siap dah. Orang lain baru rakaat keberapa kita dah murid di luar. Okey, bukan bermakna yang kita cuma malas, bukan. Tapi kita meraihkan orang belakang supaya jemaah kita makin ramai di suruh. Perasan ke sih? Suruh ataupun masjid yang bacaannya pendek, walaupun 20 rakaat sekalipun, tapi bacaannya pendek-pendek, suruh yang paling ramai orang. Berbeza. Okey, kita bulan tu jemput budak hafiz. Malam pertama penuh, malam kedua penuh, malam ketiga, malam keempat penuh. Bagikan nak datang masjid dah, parking 1 kilometer pun datang masjid jalan kaki. Penuh sampai ke malam ke-11 sudah nampak tenang. Sebab bacaannya terlalu panjang. Tapi berbeza dengan masjid ataupun subuh yang macam pendek. Dari malam pertama sampai malam ke-30 nya si lah terlalu kurang dia lah. Tapi ada orang, masih 2-3 saf insya-Allah penuh. Ialah di antara hikmah yang Nabi suruh baca yang sedang-sedang. Okey, muna pendek tidak kunci dua. Mau juga nak orang pun kejap nak semayang si puasa semayang. Tak tambah mun ada orang yang jemput tadi bacaannya bagus. Sekali baca inna kaina. Si duanya macam ya. Paling-paling pun baca yang ya ayyuhal kafirun banyak sedikit. Nyasilah terlalu panjang. Pakai induk hati orang luar untuk datang berjemaah dengan kita. Okey? Bukan bermakna imam tu pun salah satu orang yang penting beralat dalam mengalunkan bacaan Quran tu, supaya sedap didengar oleh orang, selesa orang dengarnya. Si terlalu dingin, si terlalu mendayu-dayu menyebabkan orang belakang sujud dah habis dengar tak sujud tadi, si sesat dah dalam kata 3 orang yang masih sujud dekat pertama. Si mau juga. Okey, baik, ya, doa iftitah. Ada apa masalah? Kesalahan? Saya dah aku lupa lihat.